putra Bapa Yesus Kristus. Amen. Ceramah umum kita pada petang ini bertajuk, adakah anda mempunyai semangat seorang penyebar berita baik? Saya ulang, tema ceramah umum kita, adakah anda mempunyai semangat seorang penyebar berita baik? Jadi sila beri perhatian sepenuhnya kepada saudara T, penceramah kita. So, kita lihat sekarang ya. Sekarang sangat penting untuk itu menyebar berita baik. Kerana itu ini satu undangan dari Tuhan Yehova. Dan ia adalah kehendak Tuhan Yehova. Selepas ceramah ini saya berharap itu saudara-saudari akan bersemangat dalam dinas pengabaran. So, tiada berita baik selain daripada berita daripada firman Tuhan, iaitu dari Bible ya. So, Bible berkata kerja yang terpenting sekarang adalah mengabar tentang kerajaan Tuhan. So, hanya ada satu berita baik yang berasal daripada Yehova. Lebih dari 4,000 tahun dahulu, Yehova menyebarkan berita baik tentang pembebasan dan penyelamatan kepada Abraham. So, adakah anda mengasihi Tuhan? Itu perintah Tuhan penting ya, kasih kepada Tuhan, Yehova, dan kasih kepada orang lain. Dan benar-benar berhasrat menyebarkan berita baik yang membawa kehidupan dengan penuh giat. Mari kita lihat ya 1 Korintus bab 9 ayat 3. Di 1 Korintus ini diambil dari terjemahan Dunia Baru, di 1 Korintus bab 9 ayat 23. Sini berkata, semasa aku bersama dengan orang yang lemah, aku menjadi orang yang lemah supaya aku dapat memimpin mereka ke haluan Kristus. Aku melakukan apa saja yang terdaya untuk membantu segala macam orang, supaya dengan segala cara aku dapat menyelamatkan beberapa orang. Itu yang salah ya. 23 itu ayat 22 tadi. Demi berita baik, aku itu Rasul Paulus sanggup melakukan apa-apa saja supaya Rasul Paulus aku dapat mengabarkan kepada orang lain. So, sangat penting untuk kita untuk berita baik mengabar berita baik kepada orang lain. Sekarang 2000 hamba di sekarang 2021 ya. Hamba yang setia dan bijaksana sering menggalakkan kita untuk mengadakan usaha sebagai penyebar berita baik, sepenuh masa atau separuh masa. Kita tahu sepenuh masa adalah 840 jam setahun, dan separuh masa mungkin itu auxiliary pioneer ya, itu 30 atau 50 sebulan. Tapi kebanyakan kita semangat perintis ya. Mungkin jika boleh, tiap-tiap bulan lebih 1 jam. Jika bulan ini 1 jam, bulan depan 2 jam, macam itulah. Ramai orang yang berhati jujur sedang bergaul dengan penyebar berita baik. Penyebar berita baik adalah kebanyakan itu saksi-saksi Yehova yang aktif ya. So, 2000 tahun dahulu, Yesus memerintah kita agar menjadikan orang murid-Nya dan membaptiskan mereka. Kita lihat di Matius bab 28 ayat 19 dan 20 ya. Sini berkata ya, ini 2000 tahun dahulu. Sekarang 2021 ya. Di Matius bab 28
28 ayat 19 dan 20. Ini selepas dia dibangkitkan ya. Dia menyuruh murid-muridnya di Matius bab 28 ayat 19 dan 20. Maka pergilah kepada semua bangsa dan jadikanlah mereka pengikutku. Baptislah mereka atas nama Bapa iaitu Yehova, Anak iaitu Yesus dan kuasa suci Tuhan. Itu Yehova ya, Tuhan Yehova. Ajarlah mereka mentaati segala yang telah aku perintahkan kepada kamu. Ingatlah, aku akan sentiasa menyertai kamu sehingga penghujung sistem ini. Yesus katalah, dia sekarang sudah di syurga lah. So dia akan bersama dengan kita lah. So kita jangan takutlah. Yesus akan menjaga keperluan mendesak kita sekarang dan dia akan membantu lebih orang menempuh jalan kehidupan ya. So kita tahu Yesus sudah di syurga lah. So jangan takutlah. Berita baik daripada firman Tuhan mesti diumumkan sekarang. So kita lihat sekarang ya. Sekarang 2021 ya. Bangsa-bangsa semakin terjerumus ke dalam kegelapan di bawah kuasa dan pengaruh si jahat iaitu syaitan. Mari kita lihat ya. Di Wahyu bab 12 ayat 9. Di Wahyu bab 12 ayat 9. Jadi naga besar itu dibuang ke bawah. Oh, saya ada naga besar ni. Ni saya. Ini naga ni, saya ada naga sini. Naga besar. Siapa itu naga besar? Dibuang ke. Naga itu ialah ular tua. Siapa itu ular tua? Yang dipanggil, ini jawapannya. Iblis dan syaitan yang sedang menyesatkan seluruh dunia. Naga itu, naga dibuang ke bumi dan malaikatnya juga dibuang ke bumi bersamanya. Kita lihat itu syaitan ya, dia dibuang So sekarang teruklah kita di bumi. Banyak masalah sekarang. Selepas syaitan dibuang dari syurga di tahun 1914 Yesus jadi raja. Dia halau itu syaitan dan honco-honconya, dan malaikat-malaikat jahat semua out ke persekitaran bumi. So berita baik ialah kerajaan Tuhan sudah menunjukkan kuasanya untuk membawa penyelamatan dan si jahat hanya mempunyai sedikit masa saja. So itu kerajaan Tuhan di bawah Yesus yang akan membawa kita kelegaan ya. Ya, mari kita baca ya, Wahyu disambung lagi bab 12 ayat 10 sampai 12 ya. Sini berkata, kemudian aku mendengar suara lantang di syurga berkata, lihatlah Tuhan, itu Yehova ya, kita telah menyelamatkan umatnya. Kuasanya sudah dinyatakan, kerajaannya sudah didirikan, dan ini hero-nya ya, Kristusnya kini berkuasa. Kerana dia yang menuduh saudara-saudara kita tidak di hadapan Tuhan siang dan malam dibuang ke bawah. Itu syaitan lah, tenaga ular, gelaran dia. Saudara-saudara kita sudah mengalahkan dia dengan darah anak bebiri iaitu Yesus, dan dengan perkabaran yang disampaikan melalui kesaksian mereka. Mereka bahkan rela mengorbankan nyawa semasa diancam maut. Saya 12 dengar ni ya. Oleh itu bersukacitalah, hai syurga. Ini hurailah di syurga, kerana dan kamu yang tinggal di syurga. Ini untuk malaikat baik dan Yesus. Tetapi dengar ni,
malanglah bumi, kita di bawah, kita di bumi ya. Dan laut, kerana iblis sudah turun kepada kamu, habislah kita dengan kemarahan yang besar. Kerana dia tahu bahawa masanya tinggal sedikit saja. So kerana dia sangat marah, so dia punya target lah, dia punya itu target dia. So sekarang kita ada masalah lah kerana syaitan ada menentang kita dan membuat kehidupan kita sangat susah. So kita boleh tanya persoalan, adakah musuh-musuh Tuhan berupaya menyekat berita baik? Atau adakah kehendak Yehova akan terlaksana? So kita tahu seperti di Matius bab 24 bahawa berita baik akan disebarkan di seluruh dunia, dan kerana ini tidak boleh ditahankan kerana Yehova akan menolong kita. So sekarang kita sebagai saksi-saksi Yehova, kita memberi pengabaran dan penyebaran tentang kerajaan Tuhan. So isu kedaulatan Yehova yang perlu diselesaikan melibatkan semua orang di bumi. Tuhan Yesus yang sedang mara sebagai penakluk dan mendukung gelaran kedaulatan Yehova sehingga mencapai kemenangan. So kita boleh lihat di Wahyu bab 6 ayat 2 lah. So ini semua di Alkitab lah. Kita mungkin tidak ada masa untuk membaca ayat-ayat ini. So di syurga, para malaikat yang perkasa bekerja dengan Yesus. So kita ada kerab, ada serap, ada malaikat-malaikat baik akan menjaga kita dan menolong kita dan bekerja sama dengan Yesus dan mengarahkan kerja berita pengabaran, berita baik ke seluruh pelosok dunia. So sekarang di bumi ada jutaan sukarelawan, tua, muda, lelaki, wanita dan kanak-kanak sedang berkhidmat sebagai penyebar berita baik lah. Kita ada hampir 9 juta lah untuk menyebarkan berita baik. So mereka aktif. So setiap bulan ada masa untuk mengabar. So adakah, kita boleh tanya kita diri sendiri ya, adakah anda, kita, kamu, saya mempunyai semangat seorang penyebar berita baik? Kita boleh tanya sendiri ya. So, kita boleh tanya, adakah saya mempunyai semangat seorang penyebar berita baik? So sekarang kita tinggal di 2021 ya. So ramai sedang menimba pengetahuan tentang kebenaran meskipun sikap mementingkan diri sangat ketara pada zaman ini. Terlihat di seluruh dunia. Jadi saya nombor 1 lah. Nombor 2 pun saya. Nombor 3 pun saya. So ini sekarang so sangat susah untuk. So kita juga sebagai saksi-saksi Yehova juga macam terpengaruh lah. Tapi kerana kasih untuk Tuhan mendorong kita untuk menolak sikap mementingkan diri dan memupuk semangat rela berkorban sebagai penyebar berita baik. Pengetahuan dan penghargaan mereka untuk menyebarkan bertambah dan mereka sedar bahawa kerja penyebaran sangat penting. So mereka mengikut itu teladan Yesus dan Rasul Paulus. Yesus dan Rasul Paulus ya. So Yesus ketua kita, dia di syurga, so dia hero kita dan teladan kita juga. Dan kita boleh tengok ya, Yesus ialah ada dua kita boleh fikir teladan kita, lagi satu nanti masa moden ialah teladan terbaik seorang penginjil yang berkhidmat sepenuh jiwa. Dia membuat perjalanan di seluruh Israel dan membawa mesej kehidupan dan cahaya rohani kepada orang lain. Kita macam di masa Yesus, kebanyakan orang membenci dan menganiaya Yesus. Sama sekarang juga lah. Semua orang kebanyakan tidak suka kita
Tetapi ada yang mempercayainya, lalu mereka diberi penghormatan dan menyebarkan berita baik bersamanya. Haluan Yesus yang setia menyediakan contoh yang baik bagi semua yang berhasrat untuk mengikut jejaknya. So Yesus, dia kasih kepada Yehova, itu bapa dia, Tuhan dia, dan kasih kepada orang lain. Mari kita baca ya. Ini dari Matius ya, dia tulis kerana dia ada pengalaman dia bersama dengan Yesus semasa dia dengan Yesus. Tuannya di 2000 tahun dahulu di Israel. Di Matius bab 9 35 dan 38 ya, kita lihat ya. Ni Tuhan Yesus yang cakap ni. 35 sampai 38. Ni cara dia menyebar. Kita boleh ikut teladan ni lah. Yesus menjelajah ke semua kota dan pekan. Dia mengajar di rumah ibadat dan menyebarkan berita baik kerajaan Tuhan. Dia juga menyembuhkan semua penyakit dan masalah kesihatan. Tapi itu masa dia ada mukjizat, dia ada special sikit. Tapi sekarang kita tidak ada ini kekuatan ya, ada kuasanya. Apabila Yesus melihat orang ramai, dia berasa kasihan terhadap mereka. Kerana mereka ditindas dan diabaikan seperti biri-biri tanpa gembala. Dia berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja hanya sedikit. Itu pekerja dinas lah. Penyebar berita baik tentang kerajaan. Jadi rayulah pemilik tuaian. Siapa itu pemilik tuaian? Itu Yehova ya, bapa dia. Supaya menghantar pekerja untuk mengumpulkan tuaiannya. Kita lihat sekarang ada 1,300,000 lah. Itu penyebar berita baik sepenuh masa atau regular pioneer lah. Dan mari kita lihat, kita boleh doa untuk Tuhan Yehova untuk hantar lebih lah. Itu bekerja sepenuh masa dan sebagainya. Atau semangat perintis sepenuh masa lah. Teladan yang kedua, Rasul Paulus. So sekarang Rasul Paulus dia juga di syurga. Dia di syurga. So dia sudah dapat hadiah dia. Juga dia seorang suri teladan dan sumber galakan. Dia juga menjadi penyebar berita baik yang bersemangat dan membuat perjalanan di Asia Kecil dan Eropah serta nyawanya terancam. So kita lihat pengalaman dia. Ini pengalaman dia di 2 Korintius bab 11 ayat 33 sampai 27. 2 Korintius bab 11 2 Korintius bab 11 23. Ini Paulus berkata, ini Paulus ya, sudah siap nanti ya. 2 Korintius bab 11 ayat 23 sampai 27. Sini berkata, adakah mereka hamba Kristus? Seperti orang gila. Ini Rasul Paulus berkata, aku mengatakan bahawa aku ialah hamba yang lebih baik. Aku melakukan lebih banyak kerja. Dan aku lebih sering dipenjarakan. Sudah tidak kira berapa kali aku dipukul. Dan sudah banyak kali aku hampir mati. Ayat 24. Sudah 5 kali aku dipukul oleh orang Yahudi. Dan setiap kali aku menerima 39 pukulan. Teruk sekali ya. Wah, pengalaman dia. Sangat takut saya. 3 kali aku dipukul dengan kayu. Dan pernah sekali aku direjam. Rejam dia dibuang batu lah. 3 kali aku mengalami nahas kapal laut. Dan aku pernah terapung-apung di laut selama 1 hari dalam 1 malam. Itu kapalnya karam ya. Aku
Aku, Rasul Paulus, sering membuat perjalanan. Dalam perjalananku, aku diancam perompak dan menghadapi bahaya seperti kerana sungai-sungai. Mungkin ada buaya lah, mungkin ada ular, ada kuda Nil. Aku menghadapi bahaya daripada bangsaku sendiri, orang Israel ya, daripada bangsa-bangsa lain dan daripada saudara-saudara palsu. Aku menghadapi bahaya di kota, di padang belantara dan di laut. Ayat 27. Aku, Rasul Paulus, bekerja keras bermati-matian. Kerap kali tidak tidur malam, lapar, dahaga, sering tidak mempunyai makanan, kesejukan dan kekurangan pakaian. So kita lihat ya, pengalaman yang dahsyat ya. Saya pun secara sendiri tidak mau pengalaman dia. Ya. Dan tapi ini kita boleh kena juga kerana kita lihat di Rusia, saudara-saudari seiman kita dianiaya ya, dipukul, dihentak, dan juga di Korea Selatan juga. Di Korea Selatan juga itu saudara dipukul juga kerana itu dia tidak suka dia. So kita lihat ya, so ini mungkin boleh terjadi kepada kita, tapi kita jangan takut jika kita bersandar kepada Tuhan Yehova. So kita tahu dunia dan syaitan tidak suka kita. So dia tidak suka Yesus, dia tidak suka Rasul Paulus. So dia akan tidak suka kita juga kerana saksi-saksi Yehova yang moden. So meskipun ditolak oleh kebanyakan orang, itu dia membangunkan ini Rasul Paulus dan meneguhkan sidang-sidang Kristian di seluruh kawasan itu. Usahanya banyak diberkati Yehova. So kita lihat banyak hamba ya, hamba berita baik oleh Rasul Paulus. Kita lihat di Kolose bab 1 ayat 23. Kolose bab 1 ayat 23. Dia berkata di sini, ini berkat dia ya. Kolose bab 1 ayat 23. Sudah tentu kamu harus tetap beriman, bertapak pada asas yang kukuh, berdiri teguh dan tidak berganjal. Daripada harapan berita baik yang sudah kamu dengar dan yang sudah disebarkan kepada semua ciptaan langit. Ini Rasul Paulus ya. Aku, Rasul Paulus, menjadi hamba untuk menyebarkan berita baik itu. Kita lihat Paulus, dia menyebarkan berita baik seperti seorang hamba. Kita lihat sekarang ya, sekarang 2021 ya. Kita ribuan penyebar berita baik sedang giat menginjil sepenuh masa. Banyak ya. Sekolah Gilead telah melatih ribuan perintis seberang laut yang membawa berita baik kepada ribuan orang di setiap penjuru bumi. So yang lain mungkin tidak dapat pergi Gilead, tapi mereka masih boleh menunjukkan semangat seorang penyebar berita baik ya. So disiplin dan semangat reda berkorban perlu agar kita boleh berusaha sebaik-baik dalam kerja penyebaran berita baik ya. So sekarang 2021 ya, ada banyak peluang untuk berkhidmat sebagai penyebar berita baik. Boleh kita lihat ya, sekarang masih mendesak. So keperluan mendesak hari ini. Hamba yang setia, so itu macam itu badan pimpinan ya. Bukan saja menggalakkan pembaktian dan pembaptisan, malah juga menekankan betapa istimewanya peluang untuk menjalankan kerja penyebaran dengan giat. Ya. So lebih dari 1000 tahun dahulu, undangan dikeluarkan untuk 1000 orang penginjil. Ini oleh saudara Nathan No. Dia sekarang juga di syurga ya. Ya. So kita lihat ya, itu di Gilead dimulakan di tahun 1942. So saudara Nathan No
dia memulakan itu sekolah Gilead, dan dia fikir mungkin tidak boleh dapat, mungkin ni sekolah mungkin akan berhenti, tidak ada cukup perintis. Tapi 10 tahun kemudian dia dapat itu 1000 perintis penuh masa, iaitu Gilead. Dan sampai sekarang pun kita ada sekolah Gilead ya. Dan di Amerika Syarikat setiap bulan, setiap minggu ada 1000 orang pergi ke sekolah SKE, sekolah kebangsaan Inggeris. Bukan itu sekolah School for Kingdom Evangelizer. So itu sekolah penginjil apa ni? Sekolah penginjil sekolah penginjil kerajaan. Itu betul ya, sekolah penginjil kerajaan. School for Kingdom Evangelizer, itu macam tu, literally saya translate. So kita lihat ya, itu sekolah SKE, sekolah penginjil itu seperti sekolah Gilead itu juga, tapi 2 bulan. So macam itu abbreviated, tapi training dia Gilead juga. Dia ajar pun macam Gilead, saja dia tidak pergi battle aja. So dia 3 battle itu Gilead itu 5 bulan. Dia ada training di battle. So kita lihat ya, saudara Nathan No, dia di syurga. So kamu ada lihat TV tak? Kita ada lihat TV kan? TV channel ada. Tapi dari saudara Nathan No, Yesus, dan saudara Paulus, dia dari syurga, dia lihat itu Bumi Channel atau Bumi Flix. Dia tengok macam ni. Itu orang saksi Yehova tu. Ya, Bumi Channel, saya suka ini. Saksi Yehova, mereka hebat mengabar, pergi perhimpunan, pergi Zoom, meeting pun, apa-apa diletak oleh saya tentang apa, terus itu berperang sama dia. Hebat sekali saksi Yehova. So sekarang terdapat purata sebanyak lebih daripada 1.3 juta orang yang menerima penghormatan besar untuk berkhidmat sepenuh masa ya, seperti perintis penuh masa. So kita lihat ya, perkhidmatan. Dan tapi tidak semua orang boleh itu perintis penuh masa. So, semangat pun cukuplah, 1 jam lebih pun cukuplah. Kini undangan dikeluarkan kepada semua yang mampu untuk menceburi hikmat sepenuh masa sebagai penyebar berita baik. So, kita ada Yehova menjamin bahawa dia akan membantu dan menjaga semua yang sudi berkhidmat kepadanya dengan sukarela. So, kita jangan khawatir ya. Kita boleh lihat burung dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita khawatir, kita lihat mereka tengok burung. Mari kita lihat. Saya bukan ya. Mari kita lihat Lukas bab 12 ayat 22 sampai 24. So kadang-kadang kita takut, saya pun takut. Lukas, ni ayat terakhir ya. Lukas 12 ayat 22 sampai 24. Sini dia berkata, kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, itulah sebabnya aku berkata kepada kamu, jangan khawatir lagi tentang hidupmu, tentang apa yang akan kamu makan, dan jangan khawatir lagi tentang tubuhnya, tentang apa yang akan kamu pakai. Kerana nyawa lebih berharga daripada makanan dan tubuh lebih berharga daripada pakaian. Perhatikanlah burung gagak yang tidak menyemai benih,
menuai atau memiliki gudang ataupun jelapang. Namun Tuhan Yehova memberi burung-burung itu makanan. Bukankah kamu, kita saksi-saksi Yehova atau orang yang menyembah Yehova jauh lebih berharga daripada burung-burung? Betul tak? So, kita jangan takut kerana Yehova akan menjaga kita. So sekarang, selepas ini, jika boleh saudara-saudari, mari kita bersemangat untuk mengabar tentang kerajaan Tuhan dan memberi manfaat dan kelegaan kepada orang-orang. Terima kasih.